Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ini. Dan syukur kita dapat sama-sama berada dalam perkongsian ilmu pagi-pagi ini. Mudah-mudahan Allah memberkati kita insya-Allah ya. Okay, apa khabar semua sedang penonton Nurtizen sekalian. Mudah-mudahan Allah beri kebaikan kepada kita. Seperti biasa, kita mulakan dengan Asma'un Nabi insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Muhammad Ahmad Hamid Mahmud Ahyad Wahid Mahin Hashir Aqib Taha Yasin Tahir Mutahara Tayyib Sayyid Rasul Nabi Rasul Rahmah Kusam Jami' Muktaf Mukafi Rasul Malahim Rasul Raha Kamil Iklil Muddasir Muzamil Abdullah Habibullah Safiyullah Najiyullah Kalimullah Khatimul Rusul Khatimul Anbiya Muhyi Munji Muzakir Nasir Mansur Nabiyu Rahmah Nabiyu Taubah Harisun alaikum ma'alum syahir syahid Syahid mashhud bashir mubashir nadhir. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Munzir nurun sirat misbah huda Mahdi munir da'in mad'u mujib Mujab hafi afu wali haqqu Qawi amin ma'amun karim mukarram Makin matin mubin mu'ammil wasul Zu kuwatin zu hurmatin zu makana Zu izin zu fadlin muta' muti' Qadamu sidqin rahmah bushra Ghaus ghaithun ghiyath ni'matullah Hadiyatullah urwatu wuthaqa Siratullah siratu mustaqim Zikrullahi sayfullahi Hizbullahi najmu thaqib Mustafa mujtaba muntaqa ummi Mukhtar ajr jabbar Abu Qasim Abu Taib Abu Qadim Abu Ibrahim Musyafa'un syafi' salih muslih Muhaiminun sadiq musaddiq sidqun Sayyidul mursalin imamul muttaqin Qaidul ghururil muhajjalin Khalilur rahman barrun mubirrun wajihun Nasih nasih wakil mutawakilun kafilun Syafiq mukim sunnah muqaddas ruhul qudus Ruhul haqi ruhul qisti kafin Khatibul umami Alamul huda Kashiful kurabi Rafi'ur rutabi Izzul arabi صاحب الفرج
asma'un nabi sallu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita sama-sama barakahkan pagi ini dengan Asmaul Nabi. Okey, maknanya hari ini ada kawan-kawan kita daripada Pakistan. Walaupun dia tak faham bahasa Melayu. Kya hal hai bhaijan, kya hal hai bhai sahab, kya hal hai, maknanya from Pakistan. Pakistan में से आया, हम इधर में मलेशिया के से आया अभी 8 बजे आपका कितना बजे अभी sahur ke time. Mudah Allah SWT bagi keberkatan dan kebaikan kepada kita semua di mana saja anda berada dan apa saja yang anda lakukan. Okey, alhamdulillah Mr. Zahir Abbas Amara Dus ya Pakistan Malaysia dia kata dia faham Ustaz. Oh, dia faham. Masya-Allah. Alhamdulillah, kalau faham kita boleh cakap bahasa Melayu lah. Kalau tidak kita cakap bahasa Urdu. Semua nurtizen sekalian maknanya apa translate dalam bahasa Melayu. Oh, abi punch maknanya punch baje. Sahur wagya. Di US baru berbuka, masya-Allah. Di US, di mana di US? Saya mendapat training public safety diver di Georgia, Atlanta. Di Georgia Atlanta. Tahun lepas public safety diver. Penang clear, alhamdulillah, syukur. Mana lagi? Daripada mana kita? Singapore ada Singapore. Subtitle boleh pakai subtitle ni. Okay. Alhamdulillah, Ramadan Karim pada kita semua. Alhamdulillah daripada mana kita berada, dual bahasa so, kita sulamkan bahasa Florida, masya-Allah Florida. Saya ke Florida setiap bulan 11 2 tahun sekali untuk untuk training public safety 2 tahun sekali. Tahun lepas di Florida juga sebab maknanya dia ada persidangan diving, expo diving. Okey, daripada Saudi alhamdulillah mungkin tengah bersahur sekarang. Okey, Woodland Singapore alhamdulillah daripada Singapore, terima kasih. Subang Jaya tak jauh Singapore clear Johor, Gombak clear, alhamdulillah. Kelantan, maksudnya apa Allah Subhanahu wa taala sediakan teknologi bagi kita kan. Mana di mana saja anda berada, di Florida, di Singapore, di Australia, di mana-mana, di Pakistan, Malaysia Pakistan, daripada Pakistan. So kita semua boleh dengar daripada daripada mana-mana Melaka, masya-Allah. Itu maknanya mudah-mudahan beri kebaikan kepada kita insya-Allah. Okey, so mari kita mulakan pada pagi ini dengan hari ini sempena Hari Ibu dan Hari Nuzul Al-Quran. So saya nak cerita sikit, kita kupas dulu kefahaman mengenai sambutan hari raya. Sambutan hari raya ataupun hari keraian, apakah maknanya hukum dia. Tajuk ni kita mulakan pagi ni dengan kita bincang pasal Hari Ibu, sebab ada yang tanya tadi Hari Ibu maksudnya apakah hukum dia. Okey, dalam Islam ada 2 hari raya. Dalam Islam ada 2 hari raya. Apabila disebut 2 hari raya yang disyariatkan oleh Islam, maknanya sunat kita meraihkan hari raya itu, iaitu Hari Raya Aidul Fitri dan Hari Raya Aidul Adha. Okey, netizen Pakistan online, alhamdulillah. Sebenarnya hari raya ada 2, Hari Aidul Fitri dan Hari Aidul Adha. Okey. Kedua-dua hari raya ini dia berasaskan pengorbanan. Kalau Hari Raya Aidul Fitri, pengorbanan dengan kita berpuasa, kita korbankan kebiasaan normal kita, boleh makan, boleh minum, kita ini berpuasa. Kalau Hari Raya Aidul Adha, kita mulakan dengan pengorbanan, kita maknanya menyembelih binatang-binatang korban dan binatang itu diagihkan sesama Muslim. So maksudnya itu 2 hari raya. 2 hari raya yang disunatkan untuk kita, maknanya untuk kita meraihkan. 2 hari raya yang sunat untuk kita meraihkan, maknanya kita memaparkan kegembiraan, itu semua boleh pahala tu, semua boleh pahala. Okey. Tetapi Islam tidak melarang kita meraihkan hari raya yang lain dengan 3 syarat. Maksudnya apa-apa hari raya yang lain Islam tidak melarang
untuk kita meraihkan hari raya yang lain dengan 3 syarat. Okey, salin. Qayyidul ilma bil kitabah. Kamu catatlah ilmu itu dengan menulis. Fa'in maknanya sesungguhnya sekabur-kabur tulisan adalah sekuat-kuat ingatan. Jadi Nabi SAW sebut bahawa kun aliman, jadilah kamu orang yang tahu mengajar, au muta'alliman, ataupun orang yang belajar, au mustami'an, ataupun orang yang mendengar, au muhibban, ataupun orang yang mencintai majlis ilmu, wala takun khamisan, jangan jadi orang yang kelima, fatahluk, maka binasalah kamu. Jadi maknanya jadi 4 golongan belajar, orang mengajar, belajar, mendengar dan mencintai. Jangan jadi yang kelima, mana tak tergolong 4, maka kamu akan binasa. So apa beza belajar dengan mendengar? Apa beza muta'alliman dan mustami'an? Bezanya adalah muta'alliman adalah orang yang mencatat. So catat. So jadikan sebagai catatan kita. Okey. Tajuk kita hukum sambutan hari raya dulu Hukum menyambut hari raya. Okey. Jadi maknanya dalam Islam kita ada 2 sambutan hari raya. Hari Aidil Fitri dan Hari Aidil Adha. Tetapi Islam tidak melarang kita meraihkan apa-apa hari raya yang lain dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, dia bukan hari raya keagamaan. Maknanya hari agama lain tak boleh. Kita tak boleh dikatakan meraihkan, bukan perayaan keagamaan. So kalau hari raya keagamaan tak boleh. Maknanya kalau hari raya budaya boleh. Contoh katakanlah maknanya tahun baru Cina adalah maknanya budaya. Okey, maksudnya, tapi kalau keagamaan tak boleh. So maksudnya yang pertama, hukum dia bukanlah maknanya hari keagamaan. Yang keduanya iaitu tidak ada unsur syirik. Tidak ada pemujaan, tidak ada unsur syirik. Okey, maknanya ada tak ketika menyambut tu ada hukum syirik ataupun tak? Contoh macam dulu lepas orang-orang Melayu lama kita dulu kan, dia ada pesta puja pantai. Maksudnya lepas nelayan semua dah habis, sebelum musim tujuh tu macam meraihkan pesta puja pantai. Itu tak boleh. Memuja padi, dulu semangat padi tak boleh. So maksudnya bukan ada unsur syirik. Syirik tak boleh. Dan yang ketiganya, syarat yang ketiga iaitu bukan lambang kepada maksiat. Mana kalau kita sebut saja terus ada lambang kepada maksiat. Dan apa contoh hari raya lambang pada maksiat? Contoh hari kekasih. Setakat ini kalau kita sebut hari kekasih, takrifan hari kekasih adalah meraihkan kekasih, dan kekasih itu bukan isteri. Kalau satu hari nanti semua kita faham meraihkan hari kekasih dan kekasih itu adalah isteri, maka maknanya maka bolehlah waktu tu. Okey. So jadi namakan saja apa-apa perayaan. Maknanya tengok 3 syarat ini. Maknanya bukan perayaan keagamaan, bukan ada unsur syirik, kerana yang ketiganya bukan lambang kepada maksiat. So kita ijtihadkanlah daripada tiga prinsip atau konsep ni. Perayaan LGBT, nama pun LGBT dah, maka tak boleh. Okey, pada perayaan lain. Okey, contoh. Jadi bimbang kakak tuan-tuan sekalian. Jadi balik kepada hari ibu. Daripada sudut sejarah orang cakap tak boleh raih lah sebab itulah ini, itu sejarah. Tapi sekarang apabila sebut hari ibu, kita tengok ada tak di hari raya keagamaan? Okey, bukan. Ada tak dia ada unsur syirik? Kalau ada unsur syirik tak boleh. Contoh setengah-setengah negara. Saya tak mau sebut mana negara, tapi negara Tantan. Negara Tantan dekat negara-negara yang di belakang Mawara an-Nahar, di belakang sungai. Nabi sebut besok di antara yang akan menyemarakkan kebangkitan Islam akhir zaman dan negeri-negeri belakang sungai. Mawar an-Nahar, negeri belakang sungai ni negeri Tantan. Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Gohit-Gostan, kata Biramli. Okey, itu maksudnya negeri Tantan ni dia meraihkan hari ibu ni dengan memuja tugu ibu. Maka kalau itu amalannya tak boleh, sebab itu ada unsur, maknanya dengan patung dan sebagainya. Sebab tu dulu hari pahlawan kita, dulu kan kita ada pernah pergi ada ke Tugu Negara kan. Maknanya di Tugu Negara kita ada buat satu upacara. Sekarang kan dah tak ada.
Sebab apa? Dulu kalau maknanya mengenal hari pahlawan mesti ke Tugu Negara dan sebagainya kan. Maksudnya kalau ada unsur yang syirik tak boleh. Ini negara-negara Tantan, mana hari ibu tu dia dia kalau memuja tak boleh. So kalau apa amalan di sekitar Malaysia Nusantara kita ni, hari ibu maknanya tidak ada unsur syirik, unsur pemujaan tak ada. Dan yang ketiganya, ada tak ada lambang kepada maksiat. So kalau lambang kepada maksiat tak boleh. So jadi mana boleh tak sambut hari ibu? Tiga-tiga syarat kita tengok. Okey, boleh. Hari Merdeka. Boleh tak sambut Hari Merdeka? Adakah unsur keagamaan? Bukan. Kemudian ada tak dia ada syirik? Kalau tak ada syirik, okey. Ada tak ada lambang bermaksiat? Kalau sebut lambang ada maksiat, tak boleh. Tapi tak lambang maksiat, maka okey. Apa lagi? Hari apa lagi? Sambutan tahun baru, contohnya kan. Maknanya ada tak? Maknanya tiga-tiga tak ada, okey. Okey. Nuzul Quran, hari ni hari nuzul Quran, lebih lagi lah. Maknanya bukan unsur keagamaan lain, maksudnya bukan lambang maksiat, bukan unsur syirik, maka boleh. Jadi maknanya itu panduan bagi kita bagaimana untuk menyambut hari raya. Hari raya mana selain daripada hari raya Idul Fitri dan selain daripada hari raya Idul Adha. Hari guru boleh. Hari guru boleh, maknanya bukan hari keagamaan, tak ada unsur pemujaan, tak ada unsur syirik. Lain kalau anda kata kita hari guru tu kita tak boleh. Okey. Okey, Christmas hari keagamaan Christmas hari keagamaan. Okey, hari bapa boleh, tak ada masalah. Okey. Apa-apa hari raya kan? Hari Senin selamat, hari ni hari Ahad selamat hari Ahad, kita meraihkan hari Ahad. Tiba-tiba okay. So tiba-tiba hari Ahad special kan, bukan keagamaan, tak ada unsur syirik, kemudian tak ada tak ada mana lambang kebermaksiat, maka okey. Maulid Rasul boleh, tak ada masalah kan? Ada orang kata tak boleh ke tak boleh apa semua, asal tu biar. Maknanya ada tak tiga-tiga syarat ni tadi. Okey. Apa lagi? Deepavali check. Kalau di keagamaan tak boleh. Kalau di budaya boleh. Hari Kekasih saya dah sebut tadi. Sebab Hari Kekasih ni setakat ni di Malaysia, kalau dia kata kita main setting kita, Hari Kekasih adalah kekasih yang maksudnya hari yang kita raikan maknanya bersama isteri kan, maka okey. Sebab kadang-kadang Hari Kekasih ni adalah meraikan kepada orang yang bukan mahram. Itu yang jadi tak boleh tu. Hari Gawai saya cuba tolong ulaskan sikit lebih detail. Hari Gawai itu keagamaan ke ataupun budaya, ataupun untuk macam sekadar kalau budaya okey, kalau keagamaan ke apa semua maka tak boleh okey. Ibu maknanya kita sebagai orang Islam, maksudnya untuk meraihkan dan sebagainya. Kalau suka sebagai macam ada kawan-kawan kan, maksudnya itu ada dia punya punya perbahasan ayat. Okey. Okey. Gawai itu pesta menunai, maknanya meraihkan kesyukuran menuai, okey. Tak ada masalah Okey. Ponggel lukis atas lantai, dia punya lain. Okey. Ponggel cuba tengok adakah keagamaan ataupun tak. Cuba study sikit Sebab saya tak boleh nak ingat semua hari raya yang ada. Gunakan apa yang yang tiga syarat yang saya kongsikan pada hari ini untuk kita melihat seluruh hari raya yang ada. Kan? Maknanya para April Fool. April Fool boleh ke tak? Kalau nak mengenakan orang apa semua tu tak boleh lah. Okey, so maksudnya saya tak menghafal seluruh hari raya yang ada di dunia ni semua. So maksudnya gunakan tadi tu pernah sertai pesta menunai atas dasar kerja Ustaz. Okey, boleh. Kalau pesta sekarang menunai okey. Okey, ibu kakak tuan-tuan muslimin kita tak berapa. Okey. Lain kita tak berapa sangat ni, tapi tak apa. So hari birthday, hari birthday. Hari hari sambutan hari jadi. Boleh ke tak boleh? Maknanya tengok tiga tadi tu dah okey dah. Ustaz okey ke tu? Okey, tak dapat dengar. Apa tiga bahasa tadi Ustaz? Baru join live. Ustaz Moncong, masya-Allah. Di freeze kat saya tengah moncong pula. Bos perak yang ada dengan tiga syarat yang saya nyatakan tadi. Okey, dah boleh? Dah boleh kita nak teruskan. Boleh Boleh, alhamdulillah. Okey, semua okey dah. Okey, so kita teruskan
Jadi di samping hari ibu pada hari ini, maknanya tentang nuzul Quran. Kita nak cerita mengenai nuzul Quran ya. Okey. Jadi saya satu hari berada di Masjid Al-Aqsa. Untuk masuk ke Masjid Al-Aqsa melalui pintu Herod Gate. Al-Aqsa ni dia ada banyak pintu nak masuk tau. Dan ada banyak gate. Sebab Al-Aqsa dia duduk dalam kota Jerusalem lama, the old Jerusalem. Kita pindah pada tajuk kedua, iaitu mengenai Al-Quran mengenai nuzul Quran mengenai Quran Okey, jadi maknanya Al-Aqsa ni dia duduk dalam kota Jerusalem lama, the old Jerusalem. So dalam old Jerusalem tu dia ada compound Masjid Al-Aqsa. Jadi mana satukah Masjid Al-Aqsa? Masjid Al-Aqsa tu yang kuning ke, yang kelabu ke, sebenarnya semua tempat itu adalah Masjid Al-Aqsa. Maknanya dekat Al-Aqsa ada 3 buah masjid, bangunan masjid 2 atas tanah, 3 bawah tanah. 2 atas tanah adalah Masjid Qibli dipanggil, yang depan yang kubah kelabu tu, dan juga Dome of Rock, maknanya yang kubah emas. Kubah emas juga adalah sebahagian Masjid Al-Aqsa. 3 bawah tanah adalah Masjid Marwani, Masjid Burak, dan juga masjid maknanya Masjid Qadim, mana masjid bawah tanah. Ada 3 bawah tanah. Situ Masjid Al-Aqsa. So dia maknanya kalau daripada Herod Gate, maknanya Herod Gate nak masuk Al-Aqsa, dia ada satu perkataan sebelum masuk Al-Aqsa. Perkataan tu apa? Innallaha anzalal Quran liyuqawwina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu untuk menguatkan kita. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran untuk menguatkan kita. Setiap kali saya pergi Masjid Al-Aqsa, itulah signboard yang saya akan baca. Dan satu hari saya berpeluang untuk bercakap dengan Imam Satu Masjid Al-Aqsa, Syekh Yusuf Abu Sunainah. Syekh Yusuf Abu Sunainah antara guru saya. Jadi banyak dia bimbing saya, terutamanya dalam bab Al-Aqsa ni. Saya tanya Imam, saya rapat dengan dia, saya tanya, Imam, saya nak tanya sikit lah Imam. Dia tanya apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran liyuqawwina, mana untuk menguatkan kita, bukan untuk melemahkan kita. Tapi kan Imam, aku nak tanya sikit lah kan. Kenapa kebanyakan negara yang lemah adalah negara Islam? Kenapa negara yang berpecah tu negara Islam? Kenapa negara yang bercakaran negara Islam? Saya kata. Kata Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran untuk menguatkan kita, bukan untuk melemahkan kita. Kenapa bercakaran? Sana sini kata-kata bercakaran. Saya tanya dia. Apa kata Imam Al-Aqsa? Dia kata Muhammad, maknanya Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran secara tak perasan. Kita sebagai orang Islam sebenarnya dalaman kita kuat. So apabila kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertawakal kepada Allah sebenarnya dalaman kita kuat. Jadi maknanya dalaman kita ni kuat. Jadi Allah Subhanahu wa taala kurniakan bagi orang Islam ni, dia punya dalaman kuat. Orang Islam tak takut mati. Orang Islam maknanya orang yang memang tawakal, dia hebat. Orang Islam adalah orang yang memang maknanya hebatlah dalam membuat itu dan ini. Oleh kerana dalaman orang Islam ni hebat, jadi antara orang hebat dengan hebat ni, dia mudah bercakaran. Contohnya kan, mana ada 2 ekor singa di dalam satu tempat, di satu kawasan, mesti kan ada satu ketua. Jadi maknanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang Islam tu memang kuat. Oleh kerana semua kuat, semua tak takut apa, jadi maknanya mereka tu mudah bercakaran. Sebab itulah orang Islam ni, dia pertama sekali kena ada guru yang bagus untuk mendidik dia. Kemudian yang keduanya, dia kena ada pemimpin yang bagus. Sebab apa? Sebab kalau dia kata semua kuat, tak ada pemimpin yang super kuat, maka dia akan bercakaran sama sendiri. Saya kata, oh macam tu ya? Ayub macam tu, kata Imam Al-Aqsa. Sebab itu dalam diri kita ni, maknanya kita memang ada secara kita tak perasan kuat tau dalaman kita. Maksudnya apa? Maksudnya kita ni memang dididik untuk tawakal, sabar. Orang Islam maknanya tabah satu benda tu kan. Maknanya kita kuat. Tapi oleh kerana kita kuat, kita kena ada, maknanya satu, kena ada guru, maknanya yang menyatukan kita, dan yang keduanya kena ada pemimpin yang maknanya pemimpin orang yang lead kita atau mursyid kita, maksudnya yang boleh menyatukan kita. Kalau tak, dia memang dia akan bercakaran sama sendiri.
kata Imam Al-Aqsa. Lepas tu dia kata kalau kau tengok negara Arab dan sebagainya, itu yang berlaku. Sebab semuanya, kita kuat, jihad, tak takut mati dan sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya bercakap sama sendiri. Dia tidak ada guru yang membentuk dia untuk tone down ataupun pemimpin yang super hebat. Sebab tu kalau didatangkan satu pemimpin yang super hebat, orang Islam akan jadi orang sangat hebat untuk membimbing dia tu. Maknanya yang memimpin dia tu. Sebab tu Islam dalam hadis Nabi SAW ada menyebut bahawa kun imaman wala takum makmuman. Jadilah kamu imam, jangan jadi kamu makmum. Maksudnya apa? Jadikan kamu orang yang kalau boleh memimpinlah. Jangan jadi mengikut, hanya mengikut, memimpinlah dengan bagus. Bukan semua orang berebut-rebut jadi pemimpin. Maknanya mentaliti kita, mentaliti pemimpin. Mentaliti kita, mentaliti pemimpin. Bayangkan kalau semua saya yang mendengar pada hari ini, semua kita naikkan mentaliti kita, mentaliti pemimpin, maka di antara pemimpin-pemimpin pula, dia ada lead satu orang, kita akan jadi orang yang hebat. Maknanya bukan mentaliti kita, bukan mentaliti orang rendah. Macam mana mentaliti orang yang rendah? Mentaliti orang yang rendah ni, orang yang suka bergaduh, orang suka bercakaran. Kalau bercakap tu asyik masalah, mencari keburukan orang lain. Itu kan mentaliti rendah. Mentaliti pemimpin ni ke depan, ada wawasan, ada benda yang nak dicapai, ada benda yang nak dibuat. Itu kan mentaliti pemimpin. Dan kalau anda kata semua kita ni ada mentaliti pemimpin, semua kita okey, benda kecil-kecil kita berlapang dada. So macam mana kita nak membangunkan bangsa kita, agama kita, negara kita, maknanya dengan jadi lebih hebat lagi. Jadi lebih hebat lagi. Maksudnya bila semua ada macam tu kan, kita semua kan okey, yang menuntut ilmu betul-betul, yang berniaga betul-betul, yang buat kerja betul-betul, sebab semua ada mentaliti pemimpin. Itu disebut kun imaman wala takum makmuman. Jadi kamu pemimpin, jangan jadi kamu makmum. Maknanya orang mengikut aja. Kita jadi orang yang mentaliti pemimpin. Nanti Allah akan datang satu orang boleh lead, masya-Allah, akan jadi hebat. Sebab itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda menyebut okey, cuba quotekan kata-kata Sayyidina Umar ni. Hafal kata-kata Sayyidina Umar ni untuk panduan kita Hafal kata-kata Sayyidina Umar ni. Salin. Jangan tak salin. Apa kata Sayyidina Umar? Okey, saya bacakan pelan-pelan Okey. Sekumpulan singa yang diketuai oleh seekor kambing. Sekumpulan singa yang diketuai oleh seekor kambing akan dikalahkan dengan sekumpulan kambing yang diketuai oleh seekor singa. Okey, ada 3 step Okey, hafal dulu, salin dulu sekumpulan kambing yang diketuai sekumpulan singa yang diketuai oleh seekor kambing akan dapat dikalahkan. Sekumpulan singa yang diketuai oleh seekor kambing akan dapat dikalahkan dengan sekumpulan kambing yang diketuai oleh seekor singa. Boleh? Dah hafal lah? Ustaz, singa ke kambing semua ni? Cakap betul-betul. Okey, perhati betul-betul. Perhati betul-betul. Okey, saya ulang lagi. Okey, ini ada orang tolong tuliskan. Sekumpulan singa yang diketuai oleh seekor kambing akan dikalahkan oleh sekumpulan kambing yang diketuai oleh singa. Okey, maksudnya boleh Okey, sekumpulan singa yang diketuai oleh seekor kambing akan dikalahkan oleh sekumpulan kambing yang diketuai oleh seekor singa. Dan apa kata Sayyidina Umar? Boleh tak kamu bayangkan sekumpulan singa yang diketuai oleh singa? Okey, sekumpulan singa yang diketuai oleh seekor singa pula. Kan ada yang tolong tulis tu. Boleh copy paste tu. Terima kasih yang tolong tulis Sekumpulan singa yang diketuai oleh seekor kambing akan dapat dikalahkan oleh sekumpulan kambing yang diketuai oleh seekor singa. Dan apa kata Sayyidina Umar? Boleh tak kamu bayangkan sekumpulan singa yang diketuai oleh seekor singa? Boleh bayang tak? Sekumpulan singa yang dipimpin oleh seekor singa.
Maksudnya apa? Maksudnya Nabi SAW datang ke tengah masyarakat Arab, yang ketika masyarakat Arab, maknanya memang kucak-kacir, maknanya kucak-kacir, tak kuat, dalaman tak kuat, maknanya mentaliti rendah. Nabi SAW gabungkan kumpulan sahabat ini menjadi orang yang mentaliti pemimpin. Semua mentaliti pemimpin. Mentaliti pemimpin. Orangnya fikirnya ke hadapan, memaafkan orang lain, membuang benda-benda yang remeh, tidak membazir masa, tidak menangguhkan kerja. Maknanya sentiasa bergerak ke depan. Bayangkan, diubah selama 23 tahun Nabi SAW mendidik masyarakat Arab. Akhirnya masyarakat Arab dapat menombangkan dua kuasa besar pada waktu itu, iaitu Rom dan juga Parsi. Rom, Masya Allah, kerajaan yang cukup besar. Parsi, dinasti Sasanid yang cukup besar, Masya Allah. Sebab apa? Semua orang-orang keliling Nabi SAW, mentaliti dia mentaliti pemimpin dan mentaliti yang luar biasa. Kita ulang balik Sekumpulan singa yang diketahui oleh seekor kambing akan dapat dikalahkan oleh sekumpulan kambing yang diketahui oleh seekor singa. Dan bayangkan, boleh tak kamu bayangkan sekumpulan singa yang diketahui oleh seekor singa? Masya Allah. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ni supaya kita tingkatkan mentaliti kita. Banyak membaca, jangan tangguh kerja. Sebab tu pagi saya pesan pagi kan, maknanya jangan tidur subuh. Sebab Nabi mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkatilah umatku pada waktu pagi dia. Nak tidur lepas Zuhur, tapi at least kita do something. Buat circle of action tu. Kita kongsikan circle of action tu kan. Mana mesti ada kerja yang kita dah buat. Mesti ada kerja yang telah kita usahakan. Hari ini mungkin paling kurang kemas rumah. Paling kurang PKP tak boleh pergi mana. At least rumah kita akan lebih ceria, lebih bersih lagi. Sebab hari-hari kita mengemas. Dan berapa banyak sampah yang kita tengok. Banyak sampah rupanya. Bertahun-tahun duduk kat rumah, banyak sampah rupanya. Kan? Ibu-ibu, kakak, ayah-ayah, sedang nurtizen yang saya rahmati sekalian. Kan? Maksudnya apa? Bayangkan kita semua ni. Bayangkan saya yang mendengar sekarang ni adalah orang yang membangunkan peribadi, bangunkan jiwa dia, bangunkan hati kita, kekuatan hati kita, kekuatan mental kita. Kita dah bincang beberapa hari dah mana kekuatan mental dan sebagainya. Dan bayangkan kita berada dalam satu kelompok kan, kalau seolah macam singa kan, kelompok singa, Masya Allah, kan hebat-hebat belaka. Perbualan tak nak cerita bual-bual hal orang lain. Perbualan tak nak cerita keaiban orang lain. Perbualan kita penuh dengan pengisian. Okey, apa kita nak buat dekat masyarakat kita? Kalau siapa yang duduk di mana-mana tempat tu, apa kita nak buat? Macam mana kita nak buat, nak memakmurkan masjid? Macam mana kita nak memakmurkan surau kita? Semalam kita dah kongsikan macam mana biar masjid menjadi pusat komuniti, kan? Masjid menjadi tempat untuk wakaf ilmu. Kita tengok, katakan kita duduk dekat mana, dekat Mersing, dekat mana kan? Apa yang tak ada? Ilmu fardu kifayah. Kita cerita pasal fardu kifayah dan fardu kifayah aini. Apa yang tak ada? Yang tak ada ni katakanlah katakanlah orang yang macam tadi buat kunci, benda rendah tu. Masjid maknanya mengisytiharkan kita akan hantar 5 anak-anak muda karya kita ni untuk belajar buat kunci. Interview dulu, minat ke tak minat apa semua kan, untuk dibuat. So maksudnya apabila kita buat macam itu, maknanya dalam masa 10 tahun kan sekeliling kita tu terbangun satu masyarakat. Masyarakat yang bekerja, berusaha, tidak malas kan. Tidak malas, maknanya tidak menangguh kerja. Boleh bayang tak kita akan melahirkan sebuah masyarakat yang peribadi ni cukup hebat. Bukan maknanya mengeluh manjang. Macam saya selalu sebut, mengeluh tidak pernah merubah apa-apa. Mengeluh tidak pernah mengubah apa-apa. Maknanya bangun ekonomi, kita bangunkan ekonomi, kita buat do something. Macam saya tengah cuba buat untuk maknanya program diving ya. Boleh tengok klip saya dalam IG saya yang lepas. Saya memang tengah nak usaha melahirkan banyak instruktor Islam kan, seperti diving. Sebab diving ni kursus dah tak lama dan boleh masuk terus ke medan pekerjaan.
Itu saya akan buat waktu dekat ni. Mana saya dengan Yayasan Al-Amin, siapa yang nak sponsor wakaf ilmu boleh tag DM, DM saya tu nombor yang saya sebut tu. Mana nak Ustaz, saya memang ada duit lebih sikit. Selain daripada saya nak wakaf tanah, saya nak wakaf ilmu Ustaz. Okay, berapa kosnya kita lahirkan anak-anak kita, orang Islam kita didik belajar diving betul-betul. Tapi maksudnya boleh jadi instruktur yang bagus dan dia boleh kerja seluruh dunia. Sebab diving ni kalau dapat satu seluruh dunia boleh pergi. Itu dalam bidang saya lah, diving. Jadi ibu akak ayah boleh fikir bidang-bidang yang lain. Bidang-bidang yang lain. Jadi angkat mentaliti kita daripada mentaliti bawahan kepada mentaliti yang mentaliti pemimpin. Mentaliti orang yang ke depan. Bukan fikir benda yang remeh, bukan fikir bergaduh-bergaduh. Dia tidak merubah apa-apa. Bergaduh salah satu punca pecahnya masyarakat. Kadang-kadang saya tengok benda kecil-kecil je. Benda kecil. Nampak tak mentaliti kan? Masya Allah. Benda kecil-kecil je bergaduh kadang-kadang. Tengok orang buat baik kan? Kenapa perlu komen benda yang maknanya negatif pada dia? Kalau betul maknanya dia ada buat kesalahan dan sebagainya, DM lah personal dia. Ni kita cerita dengan umum-umum dan sebagainya. Yang jadi lebih besarnya apa tau? Yang jadi lebih besarnya bukan 2 orang, 3 orang ni yang bertekak. Nurtizen yang lain. Netizen yang belum ditukar jadi Nurtizen yang lain. Bergaduh masyarakat Islam. Bergaduh. Saya tak setuju lah. Bersama-saman. Apa punya mentaliti kita tu kan? Maknanya do something untuk masyarakat kita. Bergaduh kan, akhirnya bawa antara netizen yang belum ditukar jadi Nurtizen yang kita telah tukar jadi Nurtizen, insyaallah baik-baik kan semua kan. Jadi apa yang kita nak, apa yang Islam nak? Quran, macam balik pada apa kita bincang hari nuzul Quran mengajar kita untuk naikkan mentaliti kita daripada mentaliti bawahan kepada mentaliti sederhana, daripada sederhana menjadi mentaliti tinggi. Mentaliti tinggi kan? Sikit punya hal kecoh je lebih betul. Dan saya sedih tu sebab apa tau? Bukan bertiga dia bergaduh. Akhirnya beribu-ribu orang bergaduh. Beribu orang memaki sana sini. Jadi antara kita punya target adalah kita tukarkan netizen kepada Nurtizen. Mana kita ubah mentaliti itu. Kalau salah, mana ada manusia yang sempurna? Kalau salah, bimbing. Sebab tu saya selalu sebut, kalau nampak orang salah, jangan tuding satu jari. Kau ni salah. Jangan tuding satu jari. Tuding 10 jari. Salah. Apa tujuan tuding 10 jari itu? Maknanya ambil tangan dia, bimbing mana yang betul. Bimbing bukan salah bergaduh, last man standing. Maknanya tuding 10 jari. Kau salah ni. Habis macam mana kalau salah? Ambil tangan dia, bimbing mana yang betul. Kan? So maksudnya, jadi apa yang kita bincang pada hari, Quran menguatkan kita, naikkan mentaliti kita menjadi mentaliti pemimpin. Apa sisi mentaliti pemimpin? Dia ke depan. Dia ke depan dalam rumah tangga kita. Memanglah ada panas antara suami isteri. Tapi kalau mentaliti semua mentaliti pemimpin, maksudnya okey, kita ada salah bang, macam mana cara nak baiki diri? Bukan tak puas hati, mendongkol 3 bulan tak bercakap kan? Maknanya 2 bulan tak bercakap, kan tak berapa sihat. Anak-anak tengok pun tak sihat. Dalam rumah tangga biasalah, sedangkan lidah lagi tergigit. Adalah kadang-kadang masalah itu dan ini. Saya pernah satu hari buat khusus mengenai kekeluargaan kan. Saya kata sabar-sabar ya, sedangkan lidah lagi tergigit, apatah lagi suami isteri kan. Ada satu orang kakak bangun, Ustaz, saya betul Ustaz, sedangkan lidah lagi tergigit, tapi saya nak jadi gigi Ustaz biar suami jadi lidah Ustaz. Dia nak menggigit je kerja. dia nak menggigit je kerja ini. Jadi maknanya semua kita yang dengar pada pagi ni, saya dah kongsikan sebelum Ramadan lagi. Kuliah kita 2 hari semasa PKP ni kan. Benda praktikal. Naikkan mentaliti kita. Mentaliti pekerja, daripada mentaliti orang bawahan kepada mentaliti pemimpin. Dan bayangkan kalau semua orang Melayu Islam kita di Malaysia, tak semua pun, kebanyakan kita mempunyai mentaliti pemimpin,
Itu Nabi sebut kun aliman wala takun makmuman. Jadi kamu pemimpin dan jangan jadi kamu makmum. Pemimpin di sini maknanya apa? Mentaliti pemimpin. Bayangkan contoh paling mudah ni. Katakanlah berjamaah dalam masjid. Katakan jemaah ada 1,000 orang. Semua jemaah itu bermentaliti imam. Kebolehan baca Qurannya, kelebihan akhlak dia. Kan hebat masjid tu. Kan hebat. Maksudnya semua mentaliti imam. Maksudnya semua boleh jadi imam bila masa. Tapi ada satu imam. Imam ada satu. Maksudnya ada satu yang akan memimpin. Tapi maksudnya tapi semua tu. Jadi kalau imam terbuat salah ataupun terbaca salah, semua boleh tolong betulkan. Tapi tetap okey kau imam. Kan hebat tu. Tapi kalau mentaliti rendah macam mana? Katakan satu masjid kan, imam terbaca salah, cakap belakang, imam terbaca tak betul lah. Apalah betul, apa kita nak imam macam kita kena ganti imam. Maknanya cakap belakang. Mengeluh tidak pernah tidak pernah berbuat apa-apa, tidak pernah mengubah apa-apa. Mengeluh tidak pernah mengubah apa-apa. So naikkan mentaliti kita. Mentaliti sebagai seorang pemimpin. Maksudnya mentaliti pemimpin ni ke depan. Kalau ada masalah, ini masalah. Apa nak buat? Bukan komen ni tak betul. Jangan. Apa nak buat? So fikir solusi dia. Itu yang disebut sebagai maknanya komen membina. Komen membina. Taklah kita komen hanya menghentam. Komen aja kerja. Akhirnya menghentam, akhirnya tak ada apa-apa pun buat. Masyarakat tak terbangun, ahli qaryah tak terbangun, office tak maju, masjid kita akan tak ramai orang datang. Sebab apa? Mentaliti rendah. So maksudnya biar mentaliti kita mentaliti yang tinggi, mentaliti seorang pemimpin. Ubah benda ini. Sebab itu dalam Quran Allah bersebut waja'alna lil muttaqina imama. Waja'alna, dan jadikan kami lil muttaqina imama, bagi orang-orang beriman tu sebagai pemimpin. Semua orang, maknanya ada berarti pemimpin. Suka menjatuhkan orang lain, pemimpin tak boleh ada sifat. Betul. Pemimpin tak boleh ada sifat menjatuhkan orang lain. Dia menjatuhkan orang lain, dia akan menjatuhkan semua sekali. Satu kapal tu, kan? So selain daripada kita cuba menjadi mentaliti pemimpin, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah pimpin kita. Selalu pimpin kita, cari solusi. Bukan dah jadi, benda dah ada. Benda belah berlaku, so what? Bukan so what tu maknanya so what man. Bukan macam tu. So what ni maknanya apa nak buat? Benda dah berlaku. Kita tidak akan maknanya jangan tangisi susu yang telah tumpah. Jangan tangisi susu yang telah tumpah. Kita ada satu botol susu. Susu tu tumpah dah ke tanah atau ke pasir. Kalau kita kata susu tu tidak akan penuh balik, tak. Kita ambil perah pun tak akan penuh balik. Susu dah tumpah, nak buat macam mana? So apa step perlu buat? Jadi kita ke depan. Mana tengah berlaku dalam politik kita sekarang. Kalau doakan, kalau tak maknanya pemimpin kita yang pilih pemimpin yang bagus, don't over spill milk, maknanya susu tak tumpah. Apa nak ni? Apa nak buat sekarang? Apa nak faham, kan? Kalau kita tak mampu untuk menjaga besar, at least ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Maknanya naikkan mentaliti kita dan ahli keluarga kita paling kurang. Kita mungkin tak mampu nak ahli masjid dah bergaduh-gaduh pun semua. Kita dan anak-anak kita naikkan mentaliti sebagai pemimpin. Biasa berbual untuk anak-anak pasal ke depan. Macam mana kita bangunkan ekonomi keluarga. Maknanya pemimpin buat something, do something. Bukan mengeluh memanjang yang tidak pernah merubah apa-apa. Mengeluh tidak pernah mengubah apa-apa. So ini maknanya balik kepada sempena nuzul Quran pada hari ini, sempena perkataan yang terdapat dalam Masjid Al-Aqsa. Innallaha anzala Quran liyuqawwina. Allah Subhanahu Wa Taala maknanya menurunkan Al-Quran untuk menguatkan kita, bukan untuk melemahkan kita. Menguatkan apa? Menguatkan kita, naikkan mentaliti kita sebagai mentaliti pemimpin. Kun imaman wala takum makmuman. Jadi kamu pemimpin, dari sudut mentaliti, jangan kamu jadi sebagai makmum, mana mentaliti rendah, kan?
Okey. Jadi bagi kakak sedang penonton dan nurtizen yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Saya rasa setakat saja dulu yang boleh kita kongsikan bersama, insya-Allah. Okey, jumpa malam ni. Cuma malam ni kita akan start pukul 10 sekejap, sebab saya akan ada bersama dengan Ustaz Syed Kadir dan Ustaz Habib Ali Zainal Abidin, ya. Tapi kita pakai Zoom, cuma akan di streamlinekan dengan FB. Nanti saya akan maklumkan macam mana caranya, sebab saya pun tak pernah guna Zoom sebelum ni. Jadi kita akan cuba buat, dan mana dengan saya sejak dalam berapa mungkin 10-20 minit, sebab dengan Syed Kadir itu kita akan mula pukul 10.30. So malam ni jumpa lagi, insya-Allah, dalam perkongsian yang menarik. Terus ceria, terus maknanya jadi orang yang bersemangat dalam hidup. Apa yang kita telah kongsikan beberapa hari begini, buka balik kita punya catatan kita, maknanya semak balik, amalkan balik, sebab semua dia ada correlation, untuk menjadi orang yang maknanya lebih bersemangat dalam hidup, untuk maknanya orang yang bagus dalam usaha untuk terus kita maju di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Okey, selamat semua. Kita akhiri. Jangan lupa wawarkan, tekan butang share, follow IG Ustaz Amin dan Ustaz Amin Official. Okey, dan juga subscribe YouTube channel Ustaz Amin. Banyak perkongsian-perkongsian, insya-Allah, ada di sana. Kita akhirkan doa, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau menyaksikan segala kelemahan diri kami, ya Allah. Bantulah kami untuk memperbaiki diri kami, ya Allah. Engkau menyaksikan segala kesedihan hati kami, ya Allah. Berikan kegembiraanmu kepada kami, ya Allah. Bantulah kami dalam memperbaiki diri kami, ya Allah. Tunaikanlah segala hajat kami, ya Allah. Tutuplah segala keaiban kami, ya Allah. Sihatkan orang yang sakit di kalangan kami, ya Allah. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Okey, sama-sama kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Jumpa malam ni, insya-Allah. Sekian, ciri-ciri selalu. Jangan tangguh kerja. Do something. Selesaikan sebanyak mungkin circle of action dalam kehidupan kita untuk mendapat barakah umur. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.